Saya akan membincangkan berkenaan dengan sentimen pelabur dan juga pasaran kewangan susulan daripada pengumuman KDNK serta pengumuman pembukaan 11 jenis perniagaan untuk fasa 1 bersama dengan Kamal Mustaza, pengurus Dana Value Partners Malaysia. Kamal, pertama sekali Kamal, bagaimanakah bursa dibuka pada pagi ini? Saya lihat angkanya negatif pada pagi ini ya. Rizal, kalau kita lihat indeks penanda aras FBM-KLCI dibuka rendah pada pagi ini berbanding pada hari Jumaat lepas dengan dagangan awal mencapai serendah 1,494.05 mata sebelum kembali sedikit pulih ke paras 1,496.91 mata. Dan sememangnya kalau kita lihat sentimen negatif pagi ini adalah berikutan dari perkembangan politik semasa terutama sejak beberapa hari yang lepas berserta spekulasi bahawa Tan Sri Muhyiddin akan meletakkan jawatan. Turut tidak terkecuali dari bahang pergolakan politik tempatan adalah ringgit yang juga memperlihatkan penyusutan ke paras terendah dalam tempoh 1 tahun pada paras 4.2423 berbanding dolar Amerika Syarikat. Dalam masa yang sama Kamal ya, PM umum 11 jenis perniagaan yang boleh dibuka bermula pada hari ini untuk beroperasi dan juga peluang sektor untuk fasa 2 dengan syarat populasi dewasa 50% divaksin. Adakah ini akan berikan lebih keyakinan kepada pelabur di Bursa Malaysia minggu ini melihat kepada peningkatan aktiviti ekonomi dan juga aliran tunai untuk perniagaan ini? Kalau kita lihat pengumuman yang dibuat semalam merupakan kesinambungan dari pengumuman kelonggaran aktiviti sosial yang telah diumumkan seminggu sebelumnya dan ini merupakan sebahagian dari pelan pemulihan negara. Meskipun kes harian COVID masih lagi kekal tinggi, pengumuman yang dibuat menunjukkan bahawa kerajaan terpaksa mencari keseimbangan dalam menangani situasi COVID semasa di samping cuba untuk memastikan kelangsungan sektor-sektor ekonomi yang lain yang kalau kita lihat kian terhimpit akibat dari COVID. Pengumuman tersebut sedikit sebanyak memberikan nafas lega kepada peniaga-peniaga yang terkesan dan seterusnya diharap dapat memberikan positif spillover effect pada ekonomi secara keseluruhannya. Tidak dinafikan pembukaan aktiviti ekonomi merupakan berita yang baik, namun faktor-faktor lain seperti kes harian COVID yang masih lagi kekal tinggi, ketidakcekapan langkah pembendungan penularan wabak serta ketidaktentuan politik akan terus mempengaruhi hala tuju pasaran dalam masa terdekat. Dan bagaimanakah keputusan KDNK suku kedua dan juga kadar vaksinasi yang tinggi ketika ini akan sokong sentimen pelabur untuk bergerak ke hadapan? Mampukah FBM KLCI lepasi para psikologi baru 1,500 mata ke atas ataupun bagaimana? Sememangnya perkara yang Rizal sebutkan sebentar tadi mempunyai asas untuk menyokong sentimen pelabur. Namun perlu diingat kita juga masih berhadapan dengan beberapa cabaran kritikal yang akan terus membayangi sentimen pelabur serta prestasi pasaran dalam masa terdekat. Sejak dari hujung bulan lepas kita melihat indeks penanda aras FBM KLCI menguji paras psikologi 1,500 mata dan minggu lepas ianya ditutup pada paras 1,505.11 mata. Namun dengan perkembangan terkini terutama dari segi ketidaktentuan politik dan peningkatan kes harian COVID, dijangka FBM KLCI akan terus menguji paras psikologi semasa iaitu pada paras 1,500 mata. Dan mari kita cakap berkenaan dengan laporan KDNK yang dibuat pada minggu lepas. Bagaimanakah ia pelabur memerhatikan laporan tersebut? Kita tumbuk 16% pada suku kedua tahun ke tahun, namun lihat kepada suku ke suku kita menguncup 2%. Bagaimanakah kita membaca kepada sentimen pelabur dan 3 perkara yang kami lihat positif dalam laporan KDNK tersebut? KDNK Malaysia untuk suku kedua menyaksikan kebangkitan semula atau rebound yang agak ketara dengan pencatatan pertumbuhan positif pertama sejak 5 sembilan lepas di mana ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 16.1% dan ini menjangkaui tinjauan awal penganalisis ekonomi yang hanya menjangkakan pertumbuhan sebanyak 14.1% untuk tempoh yang sama. Selain itu, kalau kita hendak bandingkan di antara negara-negara ASEAN 5, Malaysia mencatatkan pertumbuhan KDNK yang tertinggi untuk suku tersebut, diikuti oleh Singapura yang mencatatkan pertumbuhan sebanyak 14.7%. Tidak dinafikan angka positif ini sedikit sebanyak didorong oleh low base effect atau kesan asas yang rendah, yang mana kalau kita bandingkan suku kedua tahun lepas amat terkesan dari pelaksanaan MCO 1.0 yang mengakibatkan penguncupan ketara sebanyak negatif 17.2% pada tempoh tersebut. Namun begitu, antara perkara positif yang terdapat kita lihat dalam pertemuan ini adalah ianya dipacu oleh peningkatan positif dari semua komponen aktiviti perbelanjaan terutamanya dari segi ekspor, permintaan domestik serta aktiviti pengeluaran.
Dan mari kita lihat kepada ringgit berbanding dengan dolar, ringgit sekitar 4.24 pada ketika ini. Adakah pembukaan lebih banyak aktiviti ekonomi untuk fasa 1 dan 2 ini akan turut mengukuhkan nilai ringgit berbanding dengan dolar pada ketika ini? Mungkin ada kekukuhan untuk nilai ringgit sebelum daripada Jackson Hole dan juga minit mesyuarat FOMC? Okey, so walaupun pembukaan lebih banyak aktiviti ekonomi merupakan perkembangan positif, tidak dinafikan, namun prestasi petunjuk pasaran seperti ringgit dijangka akan terus dibayangi oleh perkembangan politik semasa yang masih lagi mendominasi tajuk utama aliran berita. Selain dari faktor-faktor tambahan, antaranya seperti yang Rizal sebutkan sebentar tadi, minit mesyuarat FOMC, simposium ekonomi tahunan Jackson Hole serta perkara-perkara domestik seperti kes COVID harian yang masih kekal tinggi, serta risiko pertumbuhan ekonomi tempatan yang turut sama akan memberikan kesan terhadap pergerakan nilai ringgit berbanding mata wang asing. Dan Kamal, kita juga dijangka mendapat beberapa laporan berkenaan dengan situasi politik semasa dan juga berkenaan dengan laporan bahawa Perdana Menteri akan meletak jawatan pada hari ini dan juga Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Laporan-laporan tersebut akan didapati daripada ketika jam-jam akan datang. Adakah ini akan akibatkan pelabur ambil pendekatan tunggu dan lihat sepanjang hari ini, Kamal? Okey, kalau kita lihat ketidaktentuan dari pergolakan politik ini dijangka akan terus memberikan impak negatif terhadap sentimen pasaran, dan dalam situasi di mana kedua-dua belah pihak sama ada pembangkang atau kerajaan dijangka akan menghadapi cabaran yang sukar untuk mencapai sokongan majoriti mudah. Ini akan mengakibatkan pelabur akan terus bersikap berhati-hati dan mengambil pendekatan tunggu dan lihat, di samping lebih memberikan fokus terhadap saham-saham yang tidak terkesan dari situasi politik semasa, serta saham yang lebih berorientasikan ekspor. Dan apakah yang dinantikan pelabur ketika ini? Adakah kejelasan kestabilan polisi dan juga apa yang dinantikan pelabur pada ketika ini di tengah-tengah situasi politik tidak menentu pada ketika ini? Okey, jelas Malaysia kini dilanda triple crisis dari segi kesihatan dan ekonomi yang tercetus akibat COVID di samping krisis politik yang tidak pernah putus-putus sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan masalah kesihatan dan ketidaktentuan ekonomi yang sedang melanda, pelabur melihat krisis politik yang berterusan sebagai sesuatu yang perlu dielakkan dan perlu diselesaikan dengan segera. Jadi tidak kira siapa pun yang bakal menerajui tonggak pemerintahan kerajaan, para pelabur mahu melihat kestabilan politik di mana government of the day mampu mendapat sokongan majoriti yang selesa dan seterusnya mampu berfungsi dengan cekap dan efektif, terutamanya dalam menangani wabak COVID, baik dari segi langkah pembendungan penularan maupun pelan pemulihan itu sendiri. Selain itu, dalam memastikan Malaysia tidak ketinggalan dan kekal kompetitif berbanding dengan negara jiran, hala tuju ekonomi negara yang jelas perlu segera dibentangkan menerusi rancangan Malaysia ke-12 di mana ia dijangka akan merangkumi strategi jangka sederhana untuk reformasi struktur ekonomi itu sendiri. Dan kita beralih kepada perkembangan antarabangsa ya Kamal. Angka jualan runcit di Amerika Syarikat akan diumumkan pada Selasa dalam masa yang sama seperti yang kita bincang tadi, minit mesyuarat FOMC pada Khamis dan juga jualan runcit China akan diumumkan pada hari ini. Bagaimanakah ini akan pengaruhi sentimen pelabur pada minggu ini dan juga apakah angka-angka yang akan pelabur nantikan? Okey, angka jualan runcit dijangka akan menunjukkan sedikit kelemahan berbanding bulan sebelumnya dengan tinjauan awal penganalisis menjangkakan jualan runcit di Amerika Syarikat akan menguncup sebanyak 0.2% pada bulan Julai. Sementara jualan runcit di China dijangka akan berkembang sebanyak 10.9% pada bulan Julai berbanding dengan 12.1% yang dicatatkan pada bulan sebelumnya. Selain daripada itu, perincian dari minit mesyuarat FOMC yang akan menyaksikan pelabur akan memberikan lebih tumpuan terhadap sebarang bayangan atau kejelasan berkaitan proses normalisasi dasar monetary. Jadi sebarang kejutan sama ada positif atau negatif akan mempengaruhi sentimen pelabur secara terus dan mana ia akan memberikan petunjuk untuk pergerakan pasaran pada minggu ini. Selain daripada itu, minggu ini juga kita akan menyaksikan beberapa pengumuman laporan petunjuk ekonomi lain seperti tuntutan pengangguran awal atau initial jobless claim, pengeluaran industri, indeks petunjuk perumahan dan pembuatan, dan ini antara angka-angka yang dijangka akan diberikan tumpuan oleh pelabur. Dan Kamal, adakah akan lebih jelas bila tapering akan mula dilakukan dalam minit mesyuarat yang dinantikan daripada FOMC pada ketika ini, kerana pelbagai gubernur dan juga pengerusi The Fed di negeri-negeri juga menyatakan bahawa mereka menjangkakan pengumuman akan dibuat pada September dan tapering tersebut akan mula dilakukan pada sekitar bulan Oktober. Adakah minit mesyuarat FOMC ini akan berikan lebih kejelasan, Kamal?
berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh Pengerusi Rizal Persekutuan di akhir mesyuarat FOMC pada 28 Julai lepas, beliau menyatakan bahawa ekonomi Amerika Syarikat masih lagi belum menunjukkan kemajuan atau progres yang memadai atau meyakinkan untuk mewajarkan sebarang bentuk tindakan normalisasi dasar monetary terhadap ekonomi. Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahawa pihak Rizal Persekutuan masih lagi masih tidak terburu-buru dalam membincangkan soal atau garis masa tapering. Lebih-lebih lagi memandangkan dunia kini berhadapan dengan ancaman varian Delta Plus dan juga Lambda yang mana akan menjejaskan usaha dan trajektori pemulihan ekonomi negara tersebut. Para pelabur dijangka akan lebih memberikan tumpuan terhadap simposium ekonomi tahunan Jackson Hole yang akan diadakan pada hujung bulan ini, yang mana berkemungkinan akan menjadi titik tolak bagi ahli-ahli FOMC to lay the groundwork untuk proses normalisasi, di mana ianya akan lebih diperincikan pada pertemuan FOMC pada bulan September hadapan, seperti yang Rizal katakan tadi. Dan Kamal, adakah pelabur di Amerika akan mula lepaskan saham syarikat berkaitan pertumbuhan ataupun growth stocks dan juga beralih ke saham berkaitan infra dengan pelan infra $1 trilion yang diluluskan di Amerika itu, Kamal? Dengan peningkatan semula minat terhadap reflationary trade sejak beberapa minggu lalu berikutan peningkatan treasury yield yang didorong oleh pemulihan ekonomi berterusan, di samping berita mengenai kejayaan Senat dalam meluluskan rang undang-undang infrastruktur bipartisan bernilai $1 trilion minggu lepas, ini dijangka akan terus mendorong pelabur untuk menyelaraskan atau adjusting dia portfolio dengan melakukan rotational play dari saham berkaitan pertumbuhan dan beralih kepada sektor yang lebih bertemakan pemulihan ekonomi dalam jangka masa terdekat. Tetapi masih terlalu awal untuk mengatakan bahawa keadaan ini akan kekal berterusan, memandangkan masih terdapat lagi beberapa cabaran dari segi garis masa di mana Rizal Persekutuan akan memulakan proses normalisasi dasar monetary berserta kebimbangan mengenai peningkatan kes COVID dari varian baru seperti Delta Plus dan Lambda yang akan membantutkan sebarang usaha pemulihan ekonomi itu sendiri. Dan Kamal, terakhir sekali Kamal, ya, kita kembali ke Malaysia dan kita kembali bercakap berkenaan dengan situasi politik negara semasa, Kamal, ya. Jika situasi ini berlarutan melebihi 2 hari, 3 hari sehingga ke 10 hari, apakah kesannya kepada indeks utama FBM KLCI dan juga apakah kesannya kepada pelabur yang memerhatikan dan juga melabur di Malaysia? Adakah ini akan menjejaskan sentimen dan memberikan kesan pada sentimen mereka? Bagi saya memang sudah pasti sebarang kelewatan dalam menyelesaikan masalah politik akan menjejaskan sentimen pelabur. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat pelabur asing masih lagi meneruskan aliran keluar dana sejak daripada awal tahun ini. Jadi memang kalau kita anggap kita perlu lihat masalah politik perlu segera diatasi secepat mungkin bagi memulihkan ketentuan dari segi polisi dan hala tuju kerajaan itu sendiri. Terima kasih Kamal Mustaza daripada Value Partners Malaysia, pengurus dana Value Partners Malaysia. Kamal Mustaza membincangkan berkenaan dengan kesan situasi politik semasa serta kesan daripada pengumuman pembukaan 11 sektor ekonomi dan juga KDNK dan juga faktor-faktor luaran kepada pasaran saham.